Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak ada orang Islam ke ni? Diam je ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, tak jawab salam hari Jumaat ni. Okay. So, Assalamualaikum, kelas kimia teacher. okay. Yang ni macam soalan minggu lepas. So, sebab saya dah cakap saya nak buat ulang kaji dulu sebelum kita masuk vektor pada Satah Cartesian. Okay, kita tengok soalan A. Okay, dia dah bagi dah kat situ OA dengan OB. Okay, dia dah bagi. OAC kepada tu nanti kita guna, CQ pun nanti kita guna. Okay. Assalamualaikum. Ada benda tu bergerak tak? Tengoklah mic tu bergerak tak? Dia punya. Okay, so siapa nak tolong bagi sejalan untuk OC? Jalan untuk OC. Okay, ingat jalan untuk OC mestilah menggunakan maklumat yang telah sedia ada. Oh, baru dengar. Okay. Apa jalan OC? Ramon, siapa nak cuba jalan OC? OAAC. Alright, OAAC. Dah teluk. Okey, okey je. Farah okey ke? Okay. So OA 2A. Selamat lain nak kena cocok esok ya. Apa tips yang AC. AC nak dibagi ni nampak. Okay. So tambah 3/4 OB. Nak satu awal. Aziz habis skor apa? Okay. OB nilai dia 4B. Sampai. Jadi 3/4 darabkan dengan 4B. Okay, so yang Okay, so boleh potong. Jadi kita akan dapat jawapan akhir ialah 2A tambahkan dengan 3B. Okay, so hari ni nak jawab beberapa soalan. Okay, boleh faham tak untuk soalan yang pertama? Boleh. Boleh ya? Okay. Okay. Siapa tak faham tolong bagi tahu saya. Okey, sekarang kita tengok soalan yang kedua. Okay, nombor 1. Dia minta jalan CB. Okey, jalan OC kita dah ada. Okey, AC. Mana jalan AC? Kalau korang tengok balik kat sini, mana satu jalan AC? Ni, yang sebulatkan. Ini AC punya. Bermaksud AC nilai dia adalah 3B. Alright, kita dah ada AC dah ada kat situ. Okey, jalan CB. Jalan C ke B. Okey, kita nak guna laluan apa? Siapa nak cuba? Okey, silakan. Siapa nak cuba? CB. EA. Ya, apa dia? EA. CA? CA ke? Oh sebut. CA lagi? AO. AO. Setuju? Lepas tu OB. Oh, Husna. Okey. So CA ialah 3B. Setuju tak dengan jawapan Haziq? Tetapi dia berlawanan arah, iaitu jadi negatif lah. OA berlawanan arah, jadi negatif 2A. OB dia ikut arah itu tambah 4B.
Jadi jawapan Betul akhirnya tak Farah? kita akan Nombor dapat 2, dia serap negatif 2A tambah B. Okey. Saya nak tanya, ada siapa-siapa nampak tak? Ada satu lagi jalan untuk CB. Proses yang melibatkan Mengikut nilai yang contohnya kita dah dapat tadi. Ada satu lagi jalan untuk CB mengikut nilai yang kita dah dapat tadi. serap, Nilai A yang kita dah dapat tadi. Kita dah boleh guna untuk CB. Okey, cuba siapa nak cuba bagi tahu Sir, apakah satu lagi jalan untuk CB? COOB. Yes. Apa tadi? CO COOB. Boleh. Jom kita test dapat jawapan sama ke tidak. CO tadi ni yang kita dapat ni tadi. Cuma tukarkan tanda sebab dia dah berlawanan arah. Jadi negatif 2A penyejatan tolak 3B. OB tadi 4B. atau Okey, nampak tak korang akan dapat jawapan yang sama? dan juga Jawapan dia sama, nampak? Okey. Tak kisahlah korang nak guna mana satu, tapi jawapan dia tetap korang akan dapat jawapan yang sama. Okey, boleh faham tak yang kedua ni? ini Maisara. Boleh. Okey. So kita dah gunakan 3 maklumat kat sini, kecuali yang ni kita belum gunakan lagi. Ada dua penyejar luapan. So kita nak gunakan sekejap lagi. Okey, saya tulis kat tepi ni dulu sebab saya nak padam. Macam mana kita nak bezakan mana satu pemejar luapan yang bebas haba, mana satu pemejar luapan yang serap haba? Okey, sepadam tu. Bias kepada pepejar ni serap kan? Cakap tulis serap ke? Okey, kita nak cari AQ Itu betul lah. Okey, bebas. Bebas, Bias kepada pepejar. Yang serap ni. Okey, siapa nak bagi jalan untuk Sir? Jalan untuk AQ dengan menggunakan maklumat yang diberi sebelah ini. Dia bagi kat sini CQ. So, macam mana kita nak buat jalan A ke Q dengan menggunakan CQ? Betul. Serap haba. Okey, siapa nak cuba? Yang pepejar kepada gas. Macam ubat gegat kat rumah tu. Daripada pepejar tu jadi gas. Dalam Mon, siapa nak cuba? So, itu serap haba. Okey. So bahagian ni selalu keluar dekat soalan objektif. Kena guna. Yes, good. Okey, AC, Okey, seterusnya. CQ. Alright. Cuba, jangan takut salah. Kalau salah, sebetulkan. Okey, AC kita dapat tadi dah ada 3B. Betul. Alright. CQ, nampak? CQ sama dengan 1/2 CB. 1/2 CB. Okey, ada ke kita buat CB tadi? Nampak tak ada? Okey, jadi 3B tambah 1/2 CB ialah negatif 2A tambah B. B ke D? Okey, kalau korang darab dia akan jadi 3B tolak A tambah 1/2 B. Okey. Yang jawab penjahatan tadi tu. So, nanti bila korang tambah, korang akan dapat negatif A tambah 7/2 B. Tu Farah. Okey. Boleh? Boleh faham tak? Jalan-jalan. Sampai 2 mah. Ada soalan nak tanya tak? Kau jawab penjahatan tadi. Terangkanlah. Setiap satu jawapan kita mesti ada sebab. Apa tu nak dengar. Ada siapa-siapa nak tanya? Kalau tidak, saya teruskan. Ada. Okey. Kenapa saya ulang lagi soalan ni? Saya boleh jangkakan akan ada lah nanti dalam STM korang nanti.
Bila soalan tu seulang ada makna lah, bukan sesuka-suka je. Okay, sebab dalam buku pun ada banyak soalan ni. Okay, so kita dah siap untuk ni. Jadi kita nak masuk bahagian seterusnya. Okay, kita nak guna maklumat di bawah ni. OP sama dengan MOC. Okay, kalau korang ingat minggu lepas, OC ni yang pertama ni kita akan guna direct je. Iaitu OP sama dengan OC tu M, korang letak je 2A ni, jawapan yang ni. Ni 2A tambah 3B. Jadi korang darabkan sebab dia nak dalam sebutan OP sama dengan 2MA tambah 3MB. Okey, kita dah complete sampai sini. Okey, settle dah. Okey, setakat ni ada yang nak tanya? Ada nak tanya? Okey. Okey, Tak ada ya? Kan ini tak digunakan untuk asingkan. Okey. Satu tu dia perubahan jirim. Perubahan jirim apa? Kalau kondensasi bentuk apa jadi bentuk apa? Minggu lepas saya dah bagi tahu kalau kita buat jalan OP, kita masih lagi kena buat jalan OP yang satu lagi. Sambil kita terang korang kena jawab Okey. soalan juga. Kita kena buat jalan OP yang satu lagi dengan menggunakan AP. Membuat jalan OP dengan menggunakan AP. Okey, siapa nak bagi tahu sejalan OP dengan menggunakan AP? Gas kepada cecair. Gas kepada cecair. Yang betul-betul. Gas kepada cecair. Itu proses kondensasi. Dia perubahan jirim cahaya. Okey, siapa nak cuba? Penapisan. Jalan OP dengan menggunakan AP. Pepejal dengan cecair. Mengasingkan dia. Sekarang ni kita ada garam dan pasir. Okey, siapa nak cuba? Garam dan pasir. Jalan OP dengan menggunakan AP. Ya, Iman? Serbuk garam dan pasir. OA. Okey. Nak tapis pun. Tapis dia maksud kita tambah. Lepas tu? Automatik kita AP. tambah. Alright. Okey. Kalau korang berdengar betul-betul apa saja, kita gunakan teknik yang kita dah guna yang sebelum-sebelum ni. Ni kali ketiga kita buat soalan ni. So OA dia bagi nilai kat situ iaitu 2A. Bila pasir akan AP dia bagi tu NAQ. Tengok. Okey. Kejap. Alright. Okey, dah sampai di situ. So gantikan tempat N tu. Okey. AQ. Mana jawapan AQ tadi? Ni kan. Okay, kita gunakan ganti. Okey, darabkan. Baik. Negatif NA tambah 7/2 NB. Okay, kat sini yang untuk A ni kita kena ringkaskan lagi. Kita keluarkan A. Jadi 2 tolak N. A tambah 7/2 N B. Okay, so kita dah settle dah soalan yang kedua ni. Okay, so setakat ni kita masih dapat markah penuh lah sebab saya yang buat. Okay, boleh faham tak setakat ini? Tolong tanya kalau tak faham. Tolong tanya kalau tak faham. Okey, kita
Graf berbalik. Okey. Bila nak mengasingkan ni melibatkan Okey, tak ada nak tanya saya teruskan Ini proses penyediakan sebab nanti garam tu dia akan Okey, kalau kau tengok ni kan sebab itulah saya kata kena guna jalan yang sama. Sebab kita nak bandingkan yang ni dengan yang ni. Tengok sebuat. Tapi kalau penyaringan berperingkat tu dia untuk mengasingkan bahan yang berbeza takat didih. Contoh kita ada alkohol. Alkohol atau macam kita belajar form 3 dulu petroleum. Petroleum tu dia boleh diasingkan sebab dia ada takat didih yang berbeza. Ingat tak? Masa belajar petroleum form 3. Lupa. Tapi penyaringan berperingkat untuk bahan yang berbeza takat Okey, didih. A dengan A, Daripada petroleum tu alkohol boleh. B dengan B. Penapisan untuk Bermakna 2M sama dengan 2 tolak N. Tapi dia punya Okey, apa saya nak buat sekarang ni? N ni sebab saya nak pindah sebelah, M ni dia akan jadi sini. So N jadi positif 2 tolak 2M. Okey. So sekarang ni saya ambil yang B pula. 3N sama dengan 7/2 3M 7/2N. Okey, gantikan tempat N tu. Okey, korang boleh darab 2 ni dah boleh darab. So dapat 7 tolak 7M. Okey, ringkaskan M bawa ke sebelah. Nanti nak jawab boleh. 10M. So M sama dengan 7/10. Okay, ini bagi Okey. Dah dapat M, kita boleh cari N. Gunalah mana-mana satu, seguna yang ni. So N sama dengan 2 tolak 2M. N sama dengan 2 tolak 2 darab 7/10. Okey, boleh potong. Dapat 5. Okey, kalau korang tekan kalkulator, korang akan dapat 3/5. Okey. D. Don't N. Okey, ini salah satu contoh soalan yang bakal ada dalam SPM korang nanti. So sekarang ni Okey. Okey, saya bagi masa 2 minit untuk korang tengok dulu jalan kerja yang telah saya tunjukkan. Ini mahu beri korang 7 hingga 10 markah Okey, boleh tengok dulu. Dia bebas
Jadi Okey. Ada soalan nak tanya? Oh, aku pernah salah soalan ni. Okay, Ada soalan nak tanya? Kita buat minggu lepas ada Betul faham confirm? Sepatutnya budak-budak Teluk makin pandai ni selepas dia cucuk vaksin semalam. Tak okay. Yang manakah merupakan alloy? Okey, kalau ni saya nak tutup ni. Boleh jawab. Boleh Boleh. Boleh. Okey. Okey, saya nak tanya budak-budak Teluk ni apa cerita semalam vaksin? Tak pergi. Kamu buat Siapa benda? tu? Sarah Kan korang vaksin semalam kan? Okey, kat sini. Okey, jom kita pergi ke Sabah. Okey, ni peta kat Sabah Kalau korang tengok kat situ tu daerah-daerah di Sabah. Kita ada Silam, Kenangan Silam, Kalabakan, Persiangan, Kinabatangan, Tenom, Keningau, Papar, Kimanis, Beluran, Ranau, Kota Marudu, Kudat, Tuaran, Kota Belud. Kalau tak salah rasa yang Silam ni lah yang daerah yang mana ada apa tu Sempurna. Daerah Sempurna yang ada tu apa? Lanun. Oh, pandai kau sebab orang sebut. Pulau-pulau yang cantik lah, betul lah ada Lanun kan. So kalau tapi ada orang sanggup je pergi sebab dia nak tengok pantai yang cantik. Lanun tak apa tak cantik. Okey. So kali ni vektor dia berada pada Satah Cartesian. Apa maksud Satah Cartesian tu? Satah Cartesian tu adalah koordinat. Koordinat. Okey? So macam mana ditulis dalam bentuk koordinat? Kalau tengok ni vektor yang bermagnitude 1 unit selari dengan paksi X dipanggil vektor I. Okey. I tu maksudnya pergerakan yang sama arah dengan paksi X. Okey. So mana dia pergerakan dia? Kalau dalam bentuk matriks, dia atas ni adalah mewakili X ataupun I. Khas merujuk kepada paksi X. Okey, ni vektor unit, nilai dia 1. Vektor yang berkuasa 1 unit dan selari dengan paksi Y disebut J. Okey, J itu merujuk kepada pergerakan yang sama dengan paksi Y dan dia berada di bawah jika dia matriks. Matriks ni korang akan belajar masa form 5 nanti. Okey, ini adalah vektor unit. Okey, tengok Tak apa, tak susah pun nak ingat dia. Okey, perhatikan rajah yang berikut. Koordinat B ialah XY. Okey, vektor kedudukan bagi titik B relatif kepada titik O ialah OB. Ni vektor. OB boleh ditulis dengan gabungan IJ. XI iaitu pergerakan untuk paksi X, YJ pergerakan untuk paksi Y. Ataupun dia boleh ditulis dalam bentuk lajur. Kita depend pada soalan. Kalau dia minta kira magnitude, korang akan guna kaedah. Ini kita panggil kaedah teorem Pythagoras. Mungkin korang dah rindukan pada Encik Pythagoras ni. Okey. Konsep yang sama. Sebab tu kita belajar masa form 1, form 2, form 3. Teorem Pythagoras. Okey. Jom kita tengok contoh soalan. Okey. Yang tak bestnya kat sini, dia tak bagi lukisan. Jadi tak jelas untuk korang tu sebenarnya. Tapi nanti Asa akan lukiskan untuk korang biar jelas. Okay, tengok betul-betul. Saya akan lukis untuk korang.
Dah habis ke? Belum ada 1 minit. Tekan start balik ya. Okey, sekarang kau nampak ini adalah Satah Cartesian. Kita panggil Satah Cartesian. Dulu tak bagi tahu nama dia Satah Cartesian kan. Baru tahu je. Okey. Macam mana titik A tu? Ni dia bentuk koordinat. Sebenarnya pergerakan dia ialah 1, 2. So kalau 1, 2 sini. Okey. Negatif 4, 5. Okey, kalau mak 8 pula. Patut tak nak lukis sampai 8. 8 negatif 3. Apa? Okey. Negatif 7, 4. Akhirnya. Okey, itu lukisan dia lah yang sebenarnya. Bermaksud kalau ni O, OA, OB, OC, OD. Okey. Dia tak susah lah kalau korang kena tulis dalam bentuk matrix. Ni bentuk matrix macam ni. Okey. Korang cuma pastikan koordinat X berada di atas. Okey. Koordinat Y berada di bawah. Cuma bezanya kalau korang tulis dalam bentuk IJ. Kalau 1 I, kalau 2 J, positif. Ni negatif 4I, 5J, positif 5J. 8I, negatif 3J. Negatif 7I, tolak 4J. Ingat I merujuk kepada paksi X, J merujuk kepada paksi Y. Okey, semua boleh faham tak IJ tu? Okey, semua boleh faham tak maksud IJ tu? Boleh. Okey, saya teruskan Okey, rajah sebelah menunjukkan vektor A, B, C, D, E pada satu satah kartes. Ungkapkan setiap vektor dalam bentuk XI dan XY per XY tu. Okey, apa dia minta sebenarnya? Kalau dia minta untuk A tu, macam mana dia dapat 3I tambah J? Okey, korang tengok betul-betul. Gerakkan pada paksi X dahulu. 1, 2, 3. Okey, sebab itulah kita dapat 3I. Gerakkan ke atas. 1, 2. Sebab itulah kita dapat 2J. Jadi 3, 2. Okey. Mana pula dia dapat untuk B tu? B tu, kalau korang tengok dia ke bawah. Jadi pergerakan pada paksi Y ke bawah 2 kali. Sebab itulah dia negatif 2. Lepas tu ke kanan 1, 2, 3, 4. Sebab itulah dia dapat 4 positif. Okey. Seterusnya pergerakan untuk C, dia tak ada pergerakan paksi X. Dia hanya ada ke bawah sahaja iaitu 3. Ke bawah negatif 3.
Jadi dia tak ada I, dia hanya ada J. Kalau korang buat bentuk ni, korang kena pastikan tulis kosong. Tapi tak boleh tulis kosong I, tak boleh. Okey, kosong I tak ada. Okey. Seterusnya untuk D pula, pergerakannya hanya paksi X sahaja, iaitu ke kiri. Negatif 3. Sama juga, tapi atas bawah tak ada, iaitu kosong. Tak boleh tulis kosong D sebab tak ada pergerakan atas dan bawah. Okey, manakala untuk E pula, pergerakannya ke kiri 1, 2, 3, 4. Negatif 4 I dan 1, 2, 3. Ke atas 3J. Positif 3. Okey, semua okey tak yang ni? Okey ya, saya nak teruskan. Okey, saya teruskan ya. Boleh. Okey, soalan B pula, dia suruh cari magnitude untuk setiap vektor tersebut. Okey, kalau cari magnitude dia dah senang. Sebab korang dah ada jawapan yang kat atas ni. Korang cuma ambil je nilai ni. Okey, untuk A, 3 kuasa 2, 2 kuasa 2, lepas tu korang puncakan jawapan, dapat jawapan. Ini kita panggil magnitude. Okey. Sama juga untuk B, 4 dengan negatif 2. Korang kuasa 2, tambah dan punca kuasa 2, korang akan dapat jawapan. Manakala yang C sama juga, kosong tak payah tulis pun tak apa. Okey, jadi korang akan dapat 3. Yang ni pun sama, kalau korang tak tulis kosong pun tak ada masalah, korang tetap akan dapat jawapan yang sama. Okey, yang ni negatif 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. So korang punca, korang akan dapat 5 unit. Okey, soalan C pula. Dia tanya, adakah vektor B dengan vektor E selari? Adakah vektor B dengan vektor E selari? Macam mana korang nak tahu vektor B dengan vektor E selari? Sebab kalau tengok pada gambar rajah ni, kecurunan dia tak sama. Yang ni, dia tengok, kalau tengok kira kotak, ni 1, 2, 3. Kalau B dia 2 kotak je. 1, 2. Jadi tak sama. Jadi dia bukan selari. Ingat dalam vektor tanda ni bukan merujuk kepada selari. Kalau korang tengok masa korang form 2, form 3 kan korang belajar segi 4 selari kan. Tetapi itu bukan vektor. Itu merujuk kepada sisi yang selari. Okey? Okey. Okey, jom. Apa nama lain timah Kalau dalam siri elektrokimia, apa siri reaktifan logam tak ada nama timah. Tak nama logam juga. Kita bukan. Agentum lah. Dalam spektrokimia yang kalau nak kahwin tu, apa nama timah? Yes, Sainem. So understood lah dulu Sainem tu timah. Okay, nombor 2, B. Seorang boleh minum model kapal terbang yang ringan dan kuat. Very easy. Kalau cerita kapal terbang kan dia lah alloynya. Jawapan paling tepat adalah Duralumi. Okay, ingat Duralumi, ingat kapal terbang. Okey, untuk OA. Hasilkan gangsa. Soalan C. OA. Mana O? Berapa peratus?
Ada peratus kan? Berapa peratus? Jawapan dia betul. Okey, siapa nak tolong bagi jawapan untuk OA? Berapa I, berapa J? Okey, seorang bagi jawapan. Berapa I, berapa J untuk OA? Cuba. 2I. 2I, yes. 2J. Tambah 2J. Betul tak? Okey, Iman bagi jawapan untuk B sekali, dia punya lajur. Dia 2 kat atas, 2 kat bawah, betul eh? Alright. Okey, next. 90-10 kan? Kita buat untuk B pula. Ingat korang kalau tak faham, korang boleh cari koordinat dia. Okey, OB pula. Orang lain pula OB, cuba. 90-10. Berapa I, berapa J? I. Alright, 6I. 5-10. 3J. 3J. Alright. So kita tulis 6, 3. Alright. Soalan Afidah. terbang lagi, dia nak bahan yang digunakan untuk membina bahagian variabel S. Okey, seterusnya Soalan D. untuk C. Dia dua lumi juga. Okey. OC. Soalan E. Pegang utama dalam pembuatan Okey, huruf alumi. berapa I, berapa J untuk OC? Hafiz Zakwan. Berapa I, berapa J? OC. Aluminium ya. Okey. Okey. Okey, F. Hafiz Zakwan. Apakah fungsi atom asing? D, Senyap membuat pula. Atom bergulung. So, dan yang terakhir. Asya, berapa I, berapa J untuk OC? C, besi dan kabel. Asya Amalin. Okey, cukup dulu untuk hari ni. Siapa yang belum hantar kerja minggu lepas, tolong hantar. Korang cuma cari koordinat C je, lepas tu tukar kepada I dan J. Farah dengan Haziq je. Farah tak buka lagi. Haziq sudah terima. Okey. Negatif 4I. Okey, negatif 4I. Okey, jumpa 4J. Bye. Berapa J? 4. 4J. Alright. Okey. Okay, orang yang sama je nanti buat ni. Okey, so kita buat negatif 4. Okey, ini asas ni korang kena faham dulu ni. Okey, sekarang kita nak buat OD. Cuba janganlah takut salah. Kalau tak cuba rugi. Mana OD? Alah, satu je. Okey, OD ni ada X tak? Ada I tak? Ada tak? Apa Tak tadi, ada. Iman? Tak Tak ada. ada. So, dia jadi apa tu? I ke J? J. J sahaja. Jadi 0, 1. Okey, seterusnya. Untuk E. Okey, OE. Jawapan untuk OE berapa I, berapa J? 14I, 1J. Yes, 14I, 1J. Jadi 14, 1. Cuba jangan takut. Bila korang lagi kerap mencuba, korang tambahkan korang punya confidence sebenarnya. Okey. Kita nak ke F. F. Nilai I ke nilai J yang ada? I, Nilai I dia berapa? negatif 8. Yes, negatif 8I. Alright, negatif 8I. So, kita akan buat negatif 8, 0. Okey. Sedih mic rosak. Cubalah Faris, cuba kau ketuk-ketuk sikit mic kau tu. Kau ketuk slow dulu, tak bunyi juga. Kau ketuk kuat sikit, tak bunyi juga. Kau ketuk lagi kuat, tak bunyi juga. Kau ketuk lagi kuat, kau tak bunyi juga. Kau ambil tukul.
pecahkan terus. Okey. Okay. Mic rosak tu. Alright. Okay. Settle nombor 1. Kita dah tahu bentuk nak tulis jawapan vektor I. Okey. Kalau ikutkan SPM yang lepas-lepas, dia ada soalan dekat paper 1 sahaja. Macam saya cakap, tak pasti lagi bentuk soalan tu ada tak dekat SPM korang nanti sebab korang dah format baru. Okay. Pun baru pergi kedai buku hari Rabu lepas, pun tak dapat lagi contoh soalan model SPM. Maksudnya belum ada lagi. Padahal SPM budak-budak ni bulan 3 tahun depan. Jadi belum ada lagi contoh soalan SPM untuk batch senior korang ni lah. Korang nasib baik korang kedua. Dia orang belum ada lagi. Saya dah banyak habis topik dengan dia orang tapi tak dapat lagi nak buat soalan contoh SPM dengan format tertentu. Okey. Setakat ini apa yang saya tahu, kalau matematik, kalau dulu ada pilihan, sekarang langsung tak ada pilihan. Setakat ni lah. Setakat ini tapi tak confirm lagi. Kalau confirm nanti saya akan tunjuk kat korang semua nanti. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 2. Okey, kalau dia minta kedudukan titik B, korang boleh bagi bentuk lajur ataupun korang boleh bagi bentuk IG. Dua-dua pun boleh. Maksudnya, korang boleh bagi bentuk 5I tambah 8J. Ataupun korang boleh buat 5, 8. Okay, kalau dia minta ini, maksudnya dia minta magnitude, maksudnya apa yang korang perlu buat? Punca kuasa 2, 5 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Okey, kalkulator. Sila tekan kalkulator. Berapa jawapan dia? Dalam perpuluhan kan? 9.43, betul tak? Betul. Betul Okey. Okey. Setengah-setengah keadaan. Kalau dulu korang tak perlu tukar kepada perpuluhan, melainkan jawapan tu memang dapat tepat. Kalau dulu boleh biar jawapan macam ni pun boleh. SPM yang terdahululah. Jawapan macam ni pun dah betul, tak payah tukar. Kalau yang sebelum ni, okey. Jadi saya tak pasti korang punya format tu macam mana. Belum. Jadi kalau ikut dulu macam tu. Korang tak perlu tukar. Kalau korang tukar kalkulate, perpuluhan lah. Nak biar pun boleh, nak tukar pun boleh, tak ada masalah. Okey, sekarang kita tengok nombor 3. Okey, raja di sebelah menunjukkan 5 titik A, B, C, D dan E pada suatu grid. Ungkapkan vektor-vektor yang berikut dalam bentuk vektor paduan bagi vektor I dan J. Maksudnya, yang pertama, korang kena buatkan pergerakan daripada A ke B. A ke B. Okey, pergerakan A ke B. Okey, siapa boleh bagi tahu sir? Berapa I, berapa J? A ke B? 4I Okey, 4I tambah J. tambah J, alright. Okay. So, untuk yang kedua, iaitu B ke A.
Okey, siapa nak bagi jawapan pada Sir? B ke A? Berapa I, berapa J? Come on, cuba. Tadi Iman dah bagi A, B. Patah balik je B, A. Negatif 4I. Yes, negatif 4 I, Negatif 1J. negatif 1 J ataupun negatif J. Okey. Jangan lupa tulis ombak macam sebuat tu. Alright. Yang ketiga. Dia nak pergerakan B ke C. B ke C. Berapa I, berapa J? Okey. Yang tak boleh cakap boleh tulis. Saya pun tengah tengok chat. Siapa yang tak boleh cakap boleh tulis. Negatif 1I. Negatif 1I. Ya, negatif 1I betul. Berapa J? Negatif 5J. Alright, negatif 5J. Okey. Okay, thank you Iman, Imran dengan Afi. Okey. Seterusnya soalan yang keempat. Siapa nak cuba yang keempat? Iaitu DC. Daripada D ke C. Berapa I, berapa J? Sir, Yep. yang negatif I tambah 5J ke negatif I tolak 5J? Oh lah, terbaliklah. Terbaliklah, Afi. Bukan terbalik. Negatif I betul. Negatif 5J. Saya tulis Ke kau saya sebut ke? Tak kisahlah ya. Okey, betul Okey, tak apa. Dia dah faham dah macam mana. Tapi negatif tu positif salah tu kena hati-hati je. Okey. Seterusnya untuk DC je. Ada orang SMS. Okey, D ke C. Okey, Faris dia ni dah buat. Dia kata 2I. Betul 2I? D ke C betul ke 2I? Betul. Betul Okey. Sekarang kita buat AC. Siapa malu-malu cakap boleh SMS. A ke C? Okey, thank you Faris Daniel tadi. Daniel, okey Daniel A ke C? Faris Daniel. Baik, Daniel. Okey. Faris Daniel kata 4I tambah J. A ke C Faris Daniel? Salah tu 4I tambah J. 1, 2, 3. Salah. A ke C? Come on, A ke C? A ke A 3I. 3I tambah Tolak tolak 4J. 4J. Alright. Okay, thank you Iman. Next, soalan yang terakhir iaitu DE. DE. Okay, siapa nak cuba D ke E? Berapa I, berapa J? Berapa I, berapa J? 4I tambah 1J. Alright, 4I tambah 1J. J. Ataupun tambah J je. Okey, kalau katalah korang okey, Faris Dania betul juga. Thank you Hifah. Okey, kalau korang katalah Sir, saya tertulis 1 boleh ke Sir? Boleh, tak salah. Tak salah. Tak salah, tapi biasanya orang tak tulis 1. Okey? Alright, selesai dah soalan yang A. Nyatakan pasangan vektor yang selari dan huraikan ulasan anda. Macam mana korang nak tahu dia selari atau tidak? Okey, macam mana nak tahu dia selari atau tidak? Tengok setandakan jawapan. Selari. Sebab apa dia selari? Kalau korang tengok nilai I dengan nilai J dia adalah sama. So, dia adalah selari. Okey.
Nyatakan pasangan vektor negatif dan berikan alasan anda. Okey. Mana satu pasangan vektor negatif? Okey, tengok betul-betul. Saya nak tandakan vektor negatif. Ini. Yang warna pink ni. Sebab dia punya nilai dia adalah kedua-dua negatif. Sebab itulah kita panggil pasangan vektor negatif. Okey. Okey, selesai. Jom tengok soalan nombor 4. Okey, soalan yang terakhir. Okey, dia dah bagi bentuk matrik, kita nak tukarkan dia kepada bentuk IJ. Okey, kalau P kita akan tulis jawapan 3I tolak 4J. Kalau Q kita akan tulis jawapan negatif 5I tolak 7J. Okey, kalau R kita akan tulis jawapan I tambah 5J. Kalau korang tulis 1 pun tak salah. Okey, kalau dia suruh tulis dalam bentuk koordinat, maksudnya korang akan tulis untuk P, korang tulis jawapan dia adalah 3, negatif 4. Untuk Q, korang akan tulis jawapan negatif 5, negatif 7. Manakala untuk R, korang akan tulis jawapan 1, 5. Itu kan panjang vektor-vektor P, Q dan R. Panjang tu maksudnya kita nak cari magnitude. Okey, macam mana cari magnitude? Sudah ajar dah tadi. Iaitu kalau 3I tambah 4J tolak 4J, jadi 3 kuasa 2 tambah negatif 4 kuasa 2. Manakala untuk Q, korang akan cari jawapan negatif 5 kuasa 2 tambah negatif 7 kuasa 2. Manakala untuk R, korang akan tulis jawapan 1 kuasa 2 iaitu I tambahkan dengan 5 kuasa 2. Okey, untuk P jawapan dia apa ya? Dapat berapa? Dapat 5 kan, betul? Dapat 5 betul tak? Betul tak dapat 5? Betul, sir. Okey. Yang ni korang dapat punca 74. Okey, tapi saya akan bagi jawapan habislah juga ya. So, korang akan dapat 8.60. Okey, yang ni 1 kuasa 2 tambahkan dengan 5 kuasa 2 dapat punca 26. So, saya akan bagi jawapan yang habis juga, iaitu puncakan punca 26. Korang akan dapat 5.1. Sebab korang dapat 5.099. Okey, habis dah asas untuk Satah Cartesian. Okey, saya dah cakap tadi soalan ni dia fokus kepada paper 1 sahaja. Sepatutnya lah. Saya tak pasti nanti kalau SPM dia SPM korang dia pakai apa pula, saya tak pasti lagi. Okey, so alang-alang kita cuba habiskan bahagian yang seterusnya. Okey, okay? Sebab nanti minggu depan dia kita akan buat sama yang kita buat sebelum tu, penambahan semua benda sama, cuma kita tukarkan dia kepada I dan J. Tukar tu je. Yang lain semua sama dengan yang sebelum ni. Cuma dibentuk I dan J. Okey. Diberi titik A43 dan cari vektor dalam arah vektor OA. Ungkapkan jawapan dalam bentuk vektor I dan J. Okey, korang cuma tukarkan dalam bentuk koordinat tu.
Okey, dan magnitude dia korang dah dapat. Okey, selesai. Okey. Apa maksud vektor unit? Tadi yang ni adalah magnitude. Okey, vektor unit nilai ni korang letak kat atas. 5 yang korang dapat ni korang letak dekat bawah. Itu saja. Okey, kat kiri tu dia dah bagi tunjuk cara nak guna kalkulator so memang tak biasa guna kalkulator, saya lebih suka kira. Okey, macam mana pula kalau kita nak buat dalam bentuk lajur? Jawapan yang ni kita nak buat dalam bentuk lajur. Jadi sebenarnya kalau korang asingkan jawapan dia, korang akan dapat 4/5i tambah 3/5j. Okey, kalau korang tengok bahagian ni dia tulis 4/5 kat atas. Bahagian ni dia tulis 3/5 kat bawah. Okey. So, apa korang buat? Dia akan ringkaskanlah. Kalau korang nak tinggal jawapan macam ni boleh. Macam ni pun boleh. Sama je jawapan dia. Okey. Seterusnya nombor 16 diberi 1/3i, negatif 1/3i tambah kj ialah vektor unit. Cari nilai k. Okey. Kalau kita nak cari soalan ni dan dia dah bagi dia macam ni, korang kena ingat. Ni kena ingat. Magnitude vektor unit adalah 1. Magnitude vektor unit adalah 1. Bila korang buat punca kuasa 2 ni, korang samakan je dengan 1. Okey. Mana pergi punca kuasa 2 ni? Sebenarnya dia dah kuasa 2 kat sini. Sebab itulah jadi 1 juga. Nanti korang masa mana pergi kuasa 2 tu kan? Macam magic. Tak. Sebenarnya punca tu dipindah ke sebelah. Dia tak tunjuk kat situ. Lepas tu korang buat macam biasalah. So korang akan dapat jawapan. Setiap kali korang puncakan jawapan, biasakan jawapan tulis positif dan negatif. Untuk admat kena biasakan tulis jawapan positif dan negatif. Kalau korang tulis salah satu saja, korang tak dapat markah penuh. Okey. Soalan A tu nak cari magnitude. Senang je. So, A tu punca 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Okey, tolong cari jawapan untuk A. Negatif 4 kuasa 2 tambah negatif 7 kuasa 2. Okey, tolong cari jawapan untuk B. 0 kuasa 2 tambah negatif 4 kuasa 2. Tolong cari jawapan untuk C. D negatif 12 kuasa 2 tambah negatif 5 kuasa 2. Untuk E 6 kuasa 2 tambah 0 kuasa 2. Okay, A jawapan dia apa? Apa jawapan untuk A? Okay, A jawapan dia 3.606. Betul Paris Daniel bagi jawapan? Betul. Okay, yang B? 8.062. 062. Okay, yang C? C. 4/7. 4/7 juga. Memanglah sebab tu je nombornya kan. Okey. D 13. 13. E 6. 6. Okey. Alright. Okey, selesai dah A. Jom kita tengok B, vektor unit. Okay, banyak hari ni kita belajar sebab bahagian ni
Dia pendek sikit berbanding dengan sebelum ni. Okay, vector unit. First korang kena cari dia punya magnitude dulu, iaitu 3/2 tambah 2/2. Okay, tolong kira dapat berapa 3/2 tambah 2/2? Kalau jawapan dalam perpuluhan, biarkan dalam bentuk punca. Okey, yang A jawapan dia apa? Punca. Punca berapa? Punca 13, betul? Betul. Okey, biarkan jawapan macam tu. So, kalau nak curi vektor unit, korang kena buat 3I tambah 2J per punca 13. Okey, ni jawapan ni pun boleh. Jawapan ni pun boleh. Okey, mana-manalah. Okey, untuk yang B ni, Punca 82. punca 82 kan? Sebab tu saya tak bagi jawapan dalam perpuluhan, nanti jadi bawah perpuluhan. So, negatif I tolak 2J, 9J bagi punca 82. Okey, untuk C 84 Betul? Betul. Alright. So, macam mana tu jawapan ni? 4I, J tak ada per 4 sebab J dia kosong. Okey. So payah Paris dia menaik. Okey. Yang ni dapat apa ni? Tujuh 17 Okey, good. Okey, dapat 17. So macam mana tulis jawapan? Negatif 8I tolak 15J per 17. Alright, okey. Semua faham macam mana cari vektor unit? Memang akan ada dekat paper 1. Kalau ikut pengalaman saya yang lepas-lepas untuk soalan ADMAT ni, soalan yang saya baru tunjuk ni, memang ada dekat paper 1. Of course, kena betul. Okey? Kena betul. Okey. Ada soalan nak tanya Ya, ya. Yang 4I per 4 tu tak boleh potong Bagus soalan awak tu. Cuba tengok jawapan belakang. Apa dia bagi? Iman? Dia Apa bagi dia? I je. Dia bagi I je. Okey, kita ikut dia lah. Dia bagi I kan? Maksudnya boleh potong lah vektor. Alright. Sebab tu saya kena tengok juga kadang-kadang buku belakang. Jawapan belakang. Okey, ada lagi soalan? Okey. Tapi kalau tak potong boleh juga kan? Bagi saya tak ada masalah. Tak ada masalah sebab soalan ni dia bukan nak jawapan dalam bentuk paling ringkas, tak ada masalah. Okey? Dia bukan nak jawapan dalam bentuk paling ringkas. Kalau ikut nak potong banyak kerja lah tapi tak ada. Bagi saya kalau kon tinggal pun tak apa, potong pun tak apa. Okey. Lagi? Yang ni betul ke dia bagi macam ni ke dia bagi perpuluhan? Siapa-siapa tengok jawapan? Bagi macam tu. Dia bagi macam sebagi kat atas dekat atas dia tak terangkan yang tu pula Tiba-tiba je. Okey. Alright, tentukan sama ada vektor berikut merupakan vektor unit atau bukan. Okey, macam mana korang nak tentukan dia vektor unit atau bukan? Okey.
Tentukan sama ada vektor berikut merupakan vektor unit atau bukan. Okey. A bukan sebab dia bukan bentuk vektor unit. Okey, tak apa. Jom tengok jawapan. Dia bagi jawapan A apa? Nombor 3, A tu apa dia bagi? Siapa ada buku tengok? Oh, Vektor unit. vektor unit. Okey, tak apa ni vektor unit. Okey, B nanti saya terangkan balik. B, Vektor unit. C, Vektor unit juga. D dengan E bukan kan, betul? Iman? D dengan E bukan betul tak? Betul. Okey, saya terlupa Yang ni dia okey, kita tengok balik yang atas ni. Ni maksudnya dia boleh bagi jawapan dalam bentuk ni. Kalau korang jumpa jawapan dalam pecahan macam ni, per ni, tu barulah vektor unit. Okey, kalau kita tengok jawapan tadi. D dengan E bukan Bukan ya ke? Iman? Dia kata bukan Yang D tu bukan. Tapi E dia tak bagi. D tu bukan, E dia tak bagi. Tapi kenapa? Bukan sebab kenapa sekata tadi kan saya ada tunjuk jawapan kat korang yang ni kan saya bagi jawapan 4I per 5 tambah 3J per 5. Kalau bawah dia sama, itu pun vektor unit sepatutnya. Oh, alright. Okey, saya faham. Vektor unit ni dia korang dah tak tulis I dengan J dah dalam ni. Okey, dia nak bentuk yang macam ni. Tapi kat soalan tu dia tulis tak bentuk lajur? Tak ada kan? Dia tak tulis. Patutnya D tu pun vektor unit. Sebab nilai ni sama. Kalau nilai dia tak sama, barulah dia bukan vektor unit. Okay, tak apalah. Ikut je lah buku teks tu. Tapi D dengan E ni kita take note lah dulu. Okay. So nombor 4. Cari nilai K untuk setiap vektor unit yang berikut. Okey, korang tahu kalau nak buat yang ni, apa yang korang perlu buat? Macam A ni, 0 kuasa 2 tambah K kuasa 2 sama dengan 1. Jadi kat sini korang akan dapat K kuasa 2 punca dapat 1. Pindahkan punca, korang akan dapat 1 juga. Pindahkan punca lagi punca ni pula. Kalau ni kuasa kan, pindahkan punca, korang akan dapat positif dan negatif 1. Okey, saya tak nak buat semua, saya tunjuk je sebab benda ni senang je. Okey, yang ni pun sama iaitu K kuasa 2 tambah K kuasa 2 sama dengan 1. Jadi korang pindahkan punca ke sebelah, jadi 2K kuasa 2 sama dengan 1 kuasa 2. So K kuasa 2 sama dengan 1 kuasa 2 per 2. Okey. So 1 kuasa 2 korang akan dapat 1 ya. Jadi K kuasa 2 sama dengan 1 per 2. So K sama dengan punca kuasa 2 1 per 2. So K sama dengan korang akan dapat kalau ni 0.5 jadi korang dapat positif negatif 0.70 ataupun 71 kalau korang bundarkan. Okey? Ini macam tu je kiraan dia. Tak ada benda pun yang saya nak ni. Okey, cari nilai-nilai yang mungkin bagi nilai P. Alright, ni menarik. Okey, kejap. Ni last untuk hari ni. Okey, kalau korang asingkan dia, dia akan jadi P per punca 73 tambah 8 ni I J per punca 73. Korang kena ingat, kalau korang buat punca P kuasa 2 tambah 8 kuasa 2, korang akan dapat punca 73.
Jawapan dia kat bawah sebab dia magnitude. So korang potong je punca ni. Sebab apa punca? Kalau kiri kanan ada punca, ingat tak kita belajar locus? Kalau kiri kanan ada punca, punca tu kita potong saja. Okey, so P kuasa 2 tambah 64, korang dapat 73. So P kuasa 2 sama dengan 73, tolakkan dengan 64. So P kuasa 2 korang dapat 9. So P sama dengan punca kuasa 2 9. So jawapan akhir ni adalah positif dan negatif 3. Okey. Okey, setakat nombor 5 ni ada soalan nak tanya? Okey, dia suruh ungkap H dalam sebutan K. Samalah, tu kita cari vektor unit. 1 tolak K kuasa 2 tambah H kuasa 2 sama dengan 0. Okey, so panjang. Apa yang dia bagi jawapan nombor 6 ni? Ada ke tak bagi jawapan? Dia bagi positif, negatif, punca kuasa 2K tolak K kuasa 2. Punca kuasa 2? 2K tolak K kuasa 2. H sama dengan negatif punca kuasa 2, 2K tolak K kuasa 2. Betul lah tu. Panjang nak buat. Positif, negatif. So yang tu. Ini positif negatif ni? Okey, kejap okey. Sebuka dia jadi 1 tolak K 1 tolak K tambah H kuasa 2. Okey, jadi kosong. Sebab ni pindah ke sebelah kosong kuasa 2 kosong kuasa 2 sama dengan kosong. Ni 1 tolak 2K tambah K kuasa 2 tambah H kuasa 2 sama dengan kosong. Okey. Ada satu tak kat Iman kat jawapan ni? Macam patutnya ada satu. Okey, kejap. So, pindahkan je. So, korang dapat 1 tolak 2 tambah 2K tolak K kuasa 2. Okey. So, H punca. Okey, sebenarnya korang boleh asingkan satu-satu. Okey, macam satu ni korang tak payah pun patutnya jawapan ni lah Iman. Dia jawab bagi jawapan apa? Ni betul Iman? I bagi tu. Mana satunya? Ni jawapan so ni. Okey, tak payah confuse lah. Kita tengok kalau tengok patutnya jawapan ni macam ni lah sebab ni satu patutnya ada satu kat sini. Satu ni patutnya bawa ke sebelah jadi negatif. Ni negatif. Macam mana tiba-tiba tak ada jawapan pula. Okey, tak apa. Nanti kita fokus untuk soalan seterusnya pula. Okey, so next class saya akan tunjuk macam mana kita nak gunakan IJ tu dalam penambahan ataupun penolakan dalam vektor. So, serasa ini bahagian yang terakhir kot yang kita akan ajar. Yes. Okay. So, minggu depan saya akan habiskanlah topik ni. Okay, ini bahagian terakhir. InsyaAllah saya akan habiskan sebelum kita masuk bahagian baru. Ada bahagian lagi ke? Penyelesaian segitiga pula. Penyelesaian segitiga ni kalau tak salah dah dekat nak habis ni kalau penyelesaian segitiga ni kalau dulu SPM dia soalan pilihan. Tapi macam saya cakap saya tak pasti lagi untuk format korang nanti macam mana. Okey, last sekali ada apa-apa soalan nak tanya? Okey. Tak ada
Senyap je semua, okey. Saya anggap tak ada lah ya. Tak ada. Okey, so nanti boleh tengok balik video yang saya ajar tadi. Bahagian tadi yang saya ajar adalah soalan kebanyakannya adalah pengalaman saya lepas adalah soalan paper 1. Jadi tolong study balik. Yang diam ni saya risau ni korang ni faham ke tidak? Tadi yang banyak jawab Iman, Haifa, Imran, Afi, Faris. Okey, yang diam ni tu yang saya risau tu. Daniel pun ada juga jawab kat ni mic. Dekat SMS. Okey, tolong kalau korang cuba jawab akan tahu korang tahu ke tidak. Okey, terima kasih semua. Nanti kita jumpa lagi next class. Okey, bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.